Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Norhanani. Kami daripada Kumpulan 5 ingin memaparkan video ini kepada doktor untuk mengetahui proses sepanjang kami melaksanakan tugasan kumpulan ini. Tajuk yang kami buat adalah masalah yang dihadapi oleh mahasiswa Universiti Utara Malaysia terhadap kemudahan infrastruktur Universiti Utara Malaysia (UUM). Dan tajuk ini kami telah memilih falsafah teknologi sebagai tema dan falsafah rujukan kami. Kenapa kami memilih tajuk ini? Sebab kami sedar bahawa kemudahan infrastruktur sangatlah penting kepada mahasiswa, terutamanya mahasiswa Universiti Utara Malaysia. Sebab infrastruktur yang lengkap dapat meningkatkan taraf hidup mahasiswa yang menetap di universiti. Mahasiswa Universiti Utara Malaysia sentiasa bergantung dan memerlukan kemudahan infrastruktur tersebut dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Contohnya, mereka perlu menaiki bas yang disediakan untuk menghadiri kuliah, tetapi bilangan kemasukan mahasiswa Universiti Utara Malaysia semakin meningkat dan telah menghadkan penggunaan kemudahan infrastruktur tersebut. Oleh itu, pihak pengurusan perlu mengambil tindakan untuk mengurangkan masalah mahasiswa Universiti Utara Malaysia terhadap kemudahan infrastruktur yang disediakan. Dengan ini, penggunaan teknologi yang canggih juga amat penting dalam menangani isu pengurusan kemudahan infrastruktur yang tidak cekap ini. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan metodologi kajian. Metodologi kajian adalah satu set kajian yang dijalankan bagi menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Oleh itu, bahagian ini membincangkan tentang reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan proses penganalisis data bagi menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah dikaji dan sebab kaedah dan teknik tertentu digunakan serta dapat memahami dengan lebih terperinci kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Tambahan juga, melalui kaedah tersebut dapat merumuskan apa yang diselidik. Bagi kaedah pengumpulan data pula, umumnya terdapat dua jenis data, iaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikehendaki pengkaji menemu ramah pengusaha atau pihak bertanggungjawab terhadap sesebuah organisasi, manakala data sekunder adalah daripada sumber rujukan. Berdasarkan kajian ini, data primer digunakan bagi mengumpul data berkaitan isu kemudahan infrastruktur di mana mengandungi persoalan-persoalan seperti masalah, kesan dan langkah. Data dikumpul melalui soal selidik yang diedarkan secara atas talian dan responden dipilih secara menyeluruh iaitu pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia. Manakala bagi data sekunder, pengkaji telah melayari laman sesawang bagi mendapatkan maklumat-maklumat serta sokongan kenyataan bagi mengukuhkan lagi hujah seperti maksud metodologi, kategori kaedah, pengumpulan data, hujah berkaitan kemudahan infrastruktur adalah penting dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Layon Ziting, nombor metrik 286971. Saya akan menerangkan bukti perbincangan kumpulan kami secara atas talian dan bersemuka. Pada 31 hari bulan Oktober 2022, kumpulan kami telah menunjukkan satu kumpulan perbualan di aplikasi WhatsApp. Kami telah berbincang dan menetapkan slogan, tema, isu dan tajuk untuk kumpulan kami. Pada 20 hari bulan Disember 2022, kami telah membagikan tugas untuk infografik dan menetapkan 27 hari bulan Disember sebagai hari terakhir untuk menyiapkan infografik. Sepanjang 3 hari tersebut, kumpulan kami telah menyediakan satu soal selidik dan menyebarkan dalam kalangan pelajar untuk mengumpulkan data. Setelah data selesai dikumpul, kumpulan kami pun bersama-sama menyiapkan infografik mengikut bahagian-bahagian yang dibahagi. Pada 3 hari bulan Januari 2023, kumpulan kami berkumpulan di depan kafeteria SME
untuk berbincang tentang persembahan lakonan yang akan dipersembahkan pada hari Isnin, iaitu 9 hari bulan Januari 2023. Kami telah menetapkan watak-watak untuk setiap bahagian lakonan. Selepas skrip dan watak telah ditetapkan, kami telah menjalankan latihan sebanyak 3 kali di depan kafeteria SME. Terdapat 3 laman website yang kumpulan kami gunakan untuk mendapatkan bahan. Yang pertama adalah teknologi pindah kembalikan budaya berbasikal di China yang diterbitkan oleh Sinar Harian. Artikel ini berkaitan dengan penggunaan meluas basikal di China sebagai pengangkutan utama rakyatnya dalam menjalani kehidupan seharian. Melalui artikel ini, kumpulan kami mendapatkan idea tentang pihak pengurusan universiti hendaklah mewujudkan program perkongsian basikal atau dockless bike sharing. Laman website yang kedua adalah dari Astro Awani yang bertajuk Inovasi Tingkatkan Penggunaan Air Hujan. Melalui artikel ini, kami mendapatkan idea tentang pihak pengurusan UUM boleh menyediakan 2 tangki simpanan air untuk simpanan air hujan dengan menggunakan penapis keep free. Laman website yang ketiga juga dari Astro Awani yang bertajuk Infrastruktur Berkualiti di Sekolah Penting untuk Kejayaan Pelajar. Kumpulan kami juga menjalankan soal selidik dalam bentuk Google Form bagi 100 orang mahasiswa dan mahasiswi UUM menjawab soalan-soalan tentang isu kemudahan infrastruktur. Borang soal selidik tersebut mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian A adalah tentang demografi responden, iaitu jantina, semester, bangsa dan masalah kemudahan infrastruktur UUM. Bahagian B pula tentang kesan-kesan ketidakcukupan kemudahan infrastruktur UUM, iaitu ketidakstabilan rangkaian internet menjejaskan proses pelajaran mahasiswa UUM. Gangguan bekalan air mempengaruhi aktiviti kehidupan harian mahasiswa UUM. Kekurangan bilangan bas menyebabkan tekanan fizikal dan mental mahasiswa UUM. Waktu operasi pusat kesihatan yang singkat menyusahkan mahasiswa untuk mendapat rawatan terutamanya lewat malam. Waktu operasi pusat sukan yang tidak sistematik menyebabkan ketidakpuasan mahasiswa UUM. Kekurangan pilihan makanan dan ketidakoperasian kafeteria sewaktu semester break menjadi kerisauan mahasiswa UUM dan ketidakcukupan inasis penginapan menjejaskan keselesaan dan keselamatan mahasiswa UUM. Pada 3 hari bulan 1, saya telah bertanya dan meminta doktor buat semakan mengenai tugasan kumpulan kami di aplikasi WhatsApp. Pada 9 hari bulan 1 2023, kami, kumpulan 5, telah berjumpa, berbincang dan konsultasi secara bersemuka bersama doktor mengenai tugasan kumpulan kami. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh kumpulan kami seperti kurang capaian internet, pengurusan masa dan masalah berkomunikasi. Kelajuan internet yang perlahan akan menjejaskan kumpulan kami untuk mengakseskan sumber-sumber tugasan dan komunikasi kami dalam platform internet seperti WhatsApp. Selain itu, pembahagian masa juga satu cabaran kerana ahli-ahli kumpulan perlu meluangkan masa mereka untuk mengadakan perbincangan tugasan kami. Seterusnya, masalah berkomunikasi yang wujud di dalam kumpulan kami sering disebabkan oleh komunikasi dalam talian yang tidak efektif dan wujud perselisihan faham semasa perbincangan kami tentang tugasan. Solusi yang diambil bagi setiap cabaran. Solusi pertama ialah berada di kawasan rangkaian internet yang baik. Ahli kumpulan boleh pergi ke tempat yang mempunyai rangkaian internet yang baik seperti perpustakaan, rang rehat pelajar atau tempat yang didapati. Solusi kedua ialah pengurusan masa yang berkesan. Ahli kumpulan perlulah menetapkan masa dan maklumat bagi setiap tugasan yang dilakukan. Janganlah terlalu memanjakan diri dan kena lebih berdisiplin dalam menandangi masalah. Bukan itu sahaja, kita tidak seharusnya
ia menangguhkan kerja. Perlu menyiapkan dalam masa yang terhad untuk mengelakkan ketidaksempatan menghabiskan tugasan. Solusi terakhir ialah berkomunikasi secara bersemuka. Kita harus menjadualkan masa untuk bertemu apabila menghadapi masalah tugasan. Dengan ini, setiap ahli dapat berbincang dengan lebih jelas dan memahami apa yang diarahkan dan apa yang perlu dilakukan. Jeffrey merupakan wakil kumpulan kami dan dia akan menghantar infografik dan link video menerusi UUM Online Learning. Selain itu, dia buat bahagian kesimpulan bagi infografik poster. Yoro dan Ian bertanggungjawab dalam bahagian dapatan kajian. Mereka telah menghasilkan satu borang soal selidik yang bertajuk isu kemudahan infrastruktur dalam kalangan mahasiswa UUM dengan menggunakan Google Form. Kemudian mereka telah menganalisis demografi 100 orang responden mengikut jantina semester dan bangsa lalu mempersembahkan data yang didapati melalui graf bar. Jadi iaitu saya serta kakek yang buat bahagian domain analisis falsafah. Kami menjelaskan bagaimana falsafah tertentu dikaitkan dengan dapatan kami. Contohnya insan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara serta tema yang dipilih iaitu falsafah teknologi. Peranan saya dalam tajuk ini adalah menyatakan kemudahan infrastruktur yang sedia ada di UUM. Saya juga bertugas memimpin ahli kumpulan saya dalam sesi lakonan. Yingzi pula bertugas dalam menyatakan kesan-kesan yang berlaku akibat daripada pengurusan kemudahan infrastruktur yang tidak cekap di UUM. Melty pula menyatakan cara penyelesaian ataupun solusi mengenai masalah yang dihadapi oleh pelajar UUM. Jiting pula menyatakan masalah dan pengenalan tajuk dalam infografik. Jiting juga bertugas dalam menyediakan skrip lakonan untuk semua ahli kumpulan. Ruth pula menyediakan objektif kajian dan juga metodologi kajian untuk tajuk ini.